dia ada kan, macam saya punya, saya buat untuk friend saja. Makna kata orang, tapi dia kena minta approval kita dulu untuk dia tag kita. Yang tu satu. Dia pergi kat setting. Tak mau kita report je. Report tu ekonomi memperkasa rakyat. Melalui belanjawan yang telah diumumkan, belanjawan 2024 ini mengandungi 12 ikhtiar dengan 3 tumpuan utama. Belanjawan terbaik ini memperuntukkan RM393.8 bilion untuk memperkasakan rakyat dan negara. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Kementerian Kewangan Malaysia di www.mof.gov.my dan belanjawan.mof.gov.my. Sekian, terima kasih. Dan berbagai bentuk subsidi dan insentif kepada para pesawat dan nelayan. RM600 juta selaras dengan keputusan kerajaan menaikkan kadar skim subsidi harga padi yang sudah kita naikkan 2 bulan lalu dari RM360 dan RM500 per metrik tan yang memberi faedah langsung bentuk pemberian kerajaan kepada rakyat. 50% untuk mengawal harga barang dan pemantau. Skim perubatan madani diluaskan dengan RM100 juta, manfaatkan 700,000 rakyat. RM50 juta untuk kos peranti perubatan seperti stent untuk jantung. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Encik Muhammad Faris bin Muhtar, penghulu Bukit Sungai Latu, yang berusaha Puan Siti Nur Ashikin binti Haria, Pegawai Penerangan Daerah Bandar Baru. Yang berbahagia Puan Nursiah binti Saleh serta Puan Habibah binti Syuaib, tenaga pengajar Giat Bara Kulim Bandar Baru, Pekan Mahang. Yang berbahagia Puan Nurizan binti Cik Ahmad, Pusat Ekonomi Digital Pedi Kampung Sungai Batu. Yang berbahagia Puan Norazah binti Abdul Rahim, Pegawai Bertugas Perpustakaan Desa Kampung Sungai Takau, Kampung Sungai Takau. Alhamdulillah, bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang yang berusaha Puan Rashikin, Pegawai Penerangan Daerah Bandar Baru, yang saya hormati cikgu-cikgu. Cikgu marah. Ya Puan, selamat datang ke Pedi Sungai Batu, Bukit Sungai Batu. Kat library mana saya nampak tadi tak ada. Kat dalam. Tu Puan Nurizan dengan Cik Puan tu tahu Cik Isa. Puan Rashikin dengan tim penerangan lah. Selamat datang. Syukur alhamdulillah kita pada petang ini walaupun hujan dan ada sambutan daripada boleh main kan. Untuk program jiwa. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis Puan Maharani dan Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baru. Jadi yang saya hormati Cik Muhammad Faris bin Muhtar, Tuan Penghulu Mukim Sungai Batu. Kemudian yang saya hormati Puan Nurizan Nur binti Cik Ahmad, pengurus Pedi Kampus Sungai Batu, selaku tuan rumah kita program petang ini. Yang saya hormati tadi kita punya penceramah Puan Fazlina, pengurus Pedi Lubuk Bunta. Kemudian
guru-guru daripada Giat Mara Kulim Bandar Baru, para pelajar Giat Mara Kulim Bandar Baru, rakan-rakan setugas daripada Pejabat Penerangan, kemudian Puan Nur Azah binti Abdul Rahim dari Perpustakaan Desa Kampung Sungai Taka. Kemudian ada bersama kita juga daripada Pro dan Kemas Kampung Sungai Taka. Ya. Jadi terima kasih semua atas kehadiran penerangan. Kalau search kat Google tu Dibu Penerangan pun dah keluar dah. Kemudian dia kat situ dia akan keluar carian. Masukkanlah tajuk apa yang tuan-tuan nak. Kalau contoh search Malaysia Madani, dia akan keluar banyaklah ada buku ada, risalah ada berkenaan Malaysia Madani. Kalau Gemilang, apa sajalah tajuk-tajuk yang tuan-tuan nak. Kalau search belanjawan pun ada dalam tu. Boleh download sebab maklumat tersebut dalam bentuk dokumen PDF file. Jadi boleh baca, simpan ataupun kalau nak print boleh. Kalau kata contoh nak interview kerajaan, kalau kata nak dapatkan tajuk-tajuk apa ni, search dekat Dibu Penerangan. Itu penerbitan secara bentuk digital. Jadi seperti kita semua sedia maklumlah, Belanjawan 2024 ni baru saja dibentangkan. Jadi boleh tak siapa volunteer seorang? Siapakah yang membentangkan Belanjawan 2024? Dia daripada bajet, bukan sekarang ni lah, sebelum ni pun hanya seorang sahaja mewakili negara kita, pemimpin negara akan membentangkan Belanjawan. Siapakah orang yang bertanggungjawab itu? Okey. Boleh tak seorang volunteer? Seorang bangun. Siapa yang bentangkan Belanjawan 2024? Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Setiap kali pembentangan belanjawan dilakukan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia akan bentangkan. Jadi untuk 2024, Perdana Menteri kita yang ke-10, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim membentangkan belanjawan 2024. Jadi bila Belanjawan 2024 dibentangkan? Siapa tahu? Jumaat betul. Setiap kali pembentangan belanjawan, setiap tahun pembentangan belanjawan dia buat pada hari Jumaat, pada bulan Oktober. Tapi bila yang 2024 punya pembentangan tarikh? 13 Oktober 2024. Minta maaf dah, kami tak sediakan hadiah pun. Macam berapakah peruntukan yang kerajaan turunkan bagi Belanjawan 2024? Untuk makluman semua, Belanjawan 2024 merupakan peruntukan yang besar lah, yang terbesar yang pernah dibentangkan lah. Jadi ada tiga tumpuan utama atau fokus di bawah Belanjawan Madani, iaitu pertamanya, tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan. Kedua, pensuturan semula ekonomi bagi melonjakkan pertumbuhan. Dan ketiga, peningkatan darjat hidup rakyat. Ini di bawah ekonomi madani lah. Okey, tak apa. Slide ni tak selari dengan saya punya cerita. Tapi tak apa. Sekadar makluman kita lah. Jadi berapakah peruntukan belanjawan untuk tahun 2024? Peruntukan belanjawan 2024 tadi kita ada buat hebahan sikit tadi kan, berkenaan dengan bajet 2024. Untuk makluman bersama, kerajaan memperuntukkan sebanyak 393.8 bilion ringgit, iaitu merupakan belanjawan tertinggi yang pernah dibentangkan. Ini pecahan daripada jumlah tersebut, 303.8 bilion ringgit adalah untuk belanja mengurus, 90 bilion ringgit untuk belanja pembangunan dan 2 bilion ringgit bagi simpanan luar jangka. Inilah penerima e-kasih tadi. Untuk penerima SARA tadi, kerajaan akan perluaskan senarai penerima. Jadi ada dua kategori baru yang diperkenalkan, iaitu isi rumah miskin dan miskin tegar.
Kalau sebelum ni dia cuma ada isi rumah pendapatan 2,500 ke atas, 2,500 hingga 2,501. Kemudian sebelum tu ada 2,500 sehingga berapa? Kemudian dia di kategori dalam miskin tengah. Tapi untuk tahun 2024 penerima di bawah dia ada dua kategori, iaitu isi rumah miskin dan miskin tengah, akan ditambah dari dia punya data dia, jumlah isi rumah akan bertambah dan senarai penerima SARA tadi akan bertambah. Maksudnya di sini kerajaan memperluaskan senarai penerima SARA. Jadi itulah jumlah penerima tadi. Dia tak tertakluk kepada e-kasih saja. Dia akan ada tambahan untuk penerima SARA. Kalau sebelum ni hanya penerima data e-kasih saja yang dapat kad untuk tebus beli barang di kedai-kedai runcit atau pasaraya RM100. Itu yang menariknya. Untuk tahun 2024, kalau sebelum ni bagi peminjam yang tak bayar, dia akan blacklist kan. Tapi untuk tahun 2024 dia tidak akan dihalang untuk daftar. Penerangan kita ada risalah ini. Panduan Keselamatan Bencana Banjir. Ini saya nak kongsi sikit untuk makluman bersama. Jika kita kenal pasti kawasan rumah kita memang kawasan hotspot banjir, kita boleh tahu lah rumah kita ni gerak ayat naik ke tak. Kalau saya ada naik, biasanya rumah yang berada di tepi sungai, sistem ataupun kawasan perumahan yang perpanitan dia tak berapa nak cantik, sistem longkang-longkang dia tersumbat tu semua. Jadi dia gerak dilanda banjir kilat. Jadi apa yang kena buat? Panduan sebelum banjir, simpan nombor pengguna penting, nombor balai polis, nombor bomba, nombor penghulu. Kita kena simpan nombor orang penting ni. Kemudian dapatkan maklumat terkini daripada Map Malaysia. Untuk makluman juga, okey. Map Malaysia. Sekarang ni Map Malaysia bila sekarang ni dengan cuaca yang kerap hujan ni, satu hari saya ingat Map Malaysia dia update dalam Facebook dia 3 kali hingga 4 kali dia akan keluarkan